Yang ni antara dua ni, madam pula. Antara dua metal ni X dengan Y, dia bagi tahu ni Y ni X. Awak kata yang ni positif 0.34 volt Ya, Lepas tu madam. yang X apa? Positif juga. Ke negatif? Negatif. Negatif Negatif. 0.25 volt. Kenapa awak kata yang Y Negatif. ni positif 0.34? Yang ni kenapa? Pak ketot. Sebab dia cathode. Okay, kenapa? Sebab dia cathode, dia positif value. Elektron tu dari X ke Y. Elektron tu dari X kepada Y. So maksudnya X ni yang akan undergo oxidation, yang ni yang undergo reduction. So yang ini akan jadi anode, yang ini akan jadi cathode. So daripada sini kita akan tahu compare the value 0.34 volt dengan 0.25. 0.34 ni confirm dia akan jadi positif lah. Dia tak boleh jadi negatif 0.34 kan, kalau tak value dia lagi rendah. So tak boleh. Okay, betul. Pandai bijak sana korang ni, ya Allah. Okay, yang negatif ni pula kenapa negatif? Kalau yang ni buat positif pun still rendah lagi value dia. Kenapa awak jadikan ni sebagai negatif? Kenapa negatif? Kenapa tak jadikan yang ni positif je? 0.25 volt. Value dia still lagi rendah. Dia still boleh undergo oxidation. Dia still boleh undergo anode. Sebab dia pergi dekat C balik ke mana? Sebab dia pergi balik kat C. Sebab ada ayat ujung ni dia kata kalau dia pergi connected to C, electron flow daripada X kepada Y. So kita pun buatlah pen color lain supaya awak tak confuse kat sini. So kita ada C dan kita ada X. So dia kata kat sini electron flow daripada X. Maksudnya X kita undergo oxidation. Sebab dia lose electron kan. Dan ini undergo reduction. So bila ini undergo oxidation, maksudnya ini adalah anode kita. Dan ini adalah cathode kita. Dan untuk menjadi anode dengan cathode, kita dah tahu dah value C kita adalah 0.00 volt. Kat sini, maksudnya untuk jadi cathode, value ni kena lagi besar daripada value kat sini. 0.00 volt tu kena lagi besar value daripada value value apa? Value ni. Value warna orange ni. Ni. So, the only possible value untuk yang ni kita dah tahu dah anode kita X value ni yang kita tahu 0.25 ni yang tak tahu charge dia apa. So, kita akan kata dia hanya possible adalah negatif 0.25 volt sahaja. Kalau dia positif juga, nanti dia yang akan undergo reduction kan, dia tak boleh undergo oxidation pula. So ini aim kita nak bagi dia undergo oxidation. So awak kena gunakan dua info. Satu comparing between X dengan Y, siapa flow kepada siapa. Dan satu lagi comparekan between X dengan juga Y. Pandai korang ni. Bijak rupanya. Cikgu saya. Okay, so dah tahu dah value positif atau negatif. What is the standard EMF of a cell consisting of X dengan Y? So kita dah tahu dah siapa cathode, siapa anode kan. Cathode kita adalah positif 0.34 volt tolak dengan anode kita value dia negatif 0.25 volt. So awak akan dapat tambahlah value dia, tambah 0.59 volt jawapan dia. Okay. Sama je lah EMF kat sini volt ni awak belajar fizik kan, so awak should be okay je lah. Okay, dapat dah jawapan question number 11. Tahniah semua, pandai-pandai. So sekarang kita akan tengok spontaneity of a redox reaction. Kita akan proceed Yang ni, saya proceed tau. Okay. Yang ni, macam saya beritahu tadi, bergantung kepada value inox cell yang awak kira. Kalau positive value, dia adalah spontaneous reaction. Kalau dia negative value, dia adalah non-spontaneous reaction. Okay. Dan yang ni, dia beritahu tentang redox reaction. Daripada, ini adalah overall.
equation kita boleh nampak lah siapa undergo oxidation, siapa undergo reduction. Macam mana nak tengok? Macam kita tengok tadi, ini kosong. Value oxidation number dia kosong. So yang ni value oxidation number dia adalah plus 2. So maksudnya dia kena buang 2 elektron. Ni buang 2 elektron, kena tambah 2 elektron kat belakang ni, maksudnya baru dia boleh jadi reaction macam ni. So bila dia buang 2 elektron, maksudnya dia undergo oxidation. So ni oxidize. Oxidation number dia increase daripada 0 kepada positive 2. So dia adalah anode. Dan kita panggil dia sebagai reducing agent. Dan yang ni untuk Ag plus nak jadikan kepada Ag solid. So yang ni positif 1, yang ni adalah 0. So kita akan nampak dia kena tambah 1 elektron dekat sini. So dia undergo reduction, oxidation number kita decrease daripada positive 1 kepada 0. Dan ini kita identify dia sebagai cathode. Dan kita akan panggil Ag plus kita adalah sebagai oxidizing agent. Okay. So awak pun bolehlah buat Hausdorff equation. Gitu. Dan bolehlah constructkan the overall equation, iaitu sama macam dekat atas. Sama je. Okay. Non-spontaneous. When E not cell adalah negative value. So kalau awak nampak kat sini, beza dia adalah kat sini E not cell standard condition or E cell non-standard equation. So kita boleh nampak kat sini ni yang bulat kosong kat atas tu refer kepada the condition, standard ataupun non-standard condition. Okay. Dan dia kata the reaction will proceed in the backward reaction sebab dia tak nak hasilkan produk. Okay, sepatutnya daripada reactant hasilkan produk kan, tapi yang ni sebab dia tak nak. Dia prefer untuk stay sebagai produk, so dia akan forward towards the backward direction kat sini. Non-spontaneous reaction cannot be used to produce electricity. Dia tak boleh sebab kalau untuk produce electricity wajib awak dipkan the 2 electrodes masuk dalam electrolyte masing-masing, completekan the circuit, dip je dalam tu, terus akan keluar elektron. So elektron tu yang akan generate electricity. So untuk case yang spontaneous reaction, iaitu yang akan generate electricity. Tapi dalam case yang ni, tak. Letaklah macam mana pun, dalam mana pun, selama mana pun, tak ada pun electron movement. Nampak kat voltmeter tu tak gerak-gerak pun, galvanometer pun maintain je. So dia tak boleh hasilkan electricity. Okay. So dalam case yang ni, electrical energy yang akan producekan electricity. Maksudnya kita provide energy kat dia untuk dia hasilkan chemical reaction. Itu maksud dia. So ini kita tengok kat sini, dia explain je lah. Nak bagi tahu awak identify siapa anode, siapa cathode. So daripada situ tentukan the E naught value, E naught cell value dia berapa. Kalau dia positif maka dia adalah spontaneous reaction. So yang ni pun sama, dia nak minta awak predict sama ada dia spontaneous ataupun tak. Kirakan dulu, identifykan dulu siapa cathode, siapa anode. Lepas tu baru tengok pada E naught cell. Kalau positif, spontaneous reaction. Kalau negatif, non-spontaneous reaction. Macam tu. Okay. Yang ni sama juga, predict the spontaneity, sama je. Awak kena kira. So tentukan dulu siapa cathode, siapa anode, dapat value. Dalam kes ni negative value, maka dia adalah non-spontaneous reaction. So yang ni step je lah, awak nak kena kira. Ini example, ini latihan, tapi pattern sama je. Dan yang ni pun sama, dia nak tanya sama ada Fe3 plus boleh oxidize I minus kepada I2 tak? Maksudnya dia nak tanya benda ni spontaneous reaction ataupun tak between iron dengan juga iodine. Kalau contohnya awak nampak value dia positif kat sini, dia adalah spontaneous reaction. Maksudnya boleh oxidize. Letak je terus dia akan oxidize kan. Tapi kalau dapat value dia negative value, so kita akan dapat oxidize kan lah iodine minus kepada I2 kat sini. Okay. Oh. Nasi question. Oh tak lagi lah masuk nasi question. Try terus buat soalan nombor 12, 13, 14. Lepas tu mungkinlah saya boleh masuk sikit kot. Okay, tekan calculator 12, 13, 14. Sampai pukul 10.45 boleh? 10.45 nanti kalau korang tak ada masalah, saya akan masuk sikit lah kot. Berapa minit kat sini.
Rugi pula tak masuk. Tekan kalkulator dulu. 12, 13, 14.